Waalaikumsalam. Minta komen sikit tu berkenaan dengan kenyataan RTK. Dia kata ahli-ahli PAS banyak yang golongan profesional dan menyumbang 3% daripada pendapatan mereka sejak PAS ditubuhkan. Sebab tu PAS banyak duit. Ini satu benda yang bagi saya amat lucu lah. Memang betul, tak dinafikan ada di antara pemimpin-pemimpin ahli-ahli PAS kat bawah khususnya mereka ada menyumbang sebahagian duit ke dalam PAS. Tapi kalau orang lain dia nak kelentong, dia boleh kelentong lah. Tapi saya ni sebagai orang yang pernah bekerja dengan Datuk Seri Najib di Kementerian Kewangan, kita tahu luar dalam PAS Selepas PAS diceraikan oleh DAP, tuan-tuan, PAS ni duit nak buat pertama pun tak ada. Datuk Seri Najib lah yang telah membantu PAS. Pilihan Raya 2018, Pilihan Raya 2018 pun sama juga. Datuk Seri Najib lah yang telah membantu PAS sesedara. Ini ramai orang tak tahu. Itu sebab banyak kita buat kerjasama dalam menentang penganiayaan kepada rakyat Rohingya dulu. Kita buat kerjasama dengan PAS dalam perhimpunan membantah Baitul Muqaddis dijadikan ibu negara Israel yang diiktiraf oleh Amerika. Memang kita banyak buat secara bersama dengan PAS kerana pada ketika itu kita memang sudah ada persefahaman. Maknanya muafakat nasional ni, tuan-tuan, ataupun penyatuan ummah ni dah bermula awal zaman Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri lagi, dan diteruskan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid ketika beliau menjadi Presiden UMNO. Memang daripada awal. Kalaulah kerana sumbangan yang nak cover ibu pejabat PAS tu pun tak boleh lepas, nak buat muktamar pun tak boleh, bagaimana mungkin, tuan-tuan, dia nak mengatakan PAS mempunyai duit yang banyak untuk menyogok pengundi-pengundi pada pilihan raya lepas, kerana PAS ini memperolehi sumbangan secara potongan gaji 3% daripada ahli-ahli dia. Raja Petra ni, tuan-tuan, bagi saya lah dia ni seorang yang suka mereka cerita yang tak ada. Ini saya nak beritahu. Betul lah ada orang yang menyumbang dalam bentuk zakat 2.5%. Tapi menyumbang kepada PAS itu tidak boleh dikira sebagai zakat. Ini nak kena faham. Zakat ni kita sumbang kepada asnaf, bukan kita sumbang kepada parti politik. Kalau tak faham bab agama ni, saya nasihatkanlah suruh dia mendalami ilmu agama. Kalau tak faham ilmu agama, bila dia masuk PAS, ni yang jadinya asyik kena kelentong je oleh orang PAS. Tapi orang PAS pun tak pernah cakap dia ada duit banyak. Sebab selama hari ni mereka masih mengedarkan tin-tin Milo. Jadi kalau Raja Petra kata PAS ada duit banyak kerana tiap-tiap bulan ahli-ahli dia, pemimpin dia potong 3% setiap bulan, tuan-tuan, PAS ni dia akan sama kaya macam KWSP. Kalau tak sampai kekayaan KWSP pun kurang-kurang dia ada 10% daripada kekayaan KWSP. Sebab mengikut Raja Petra ni, duit ni dah dikumpulkan daripada tahun 1951. Dan duit ini bukan macam KWSP. KWSP kita carum kat dalam KWSP, dia laburkan duit ni. Dia meniagakan duit kita, dia beli saham dan sebagainya. Tapi PAS ni, bila dia dapat duit kita, tuan-tuan, dia simpan dalam fixed deposit saja. Jadi memang tak masuk akal lah kenyataan yang dikeluarkan oleh Raja Petra ni untuk menghalalkan kononnya PAS ada banyak duit. Itu je lah. Okey, silakan soalan lain yang mengancam sikit. Ramai orang kat rumah ni menunggu soalan panas. Jangan bagi soalan yang lesu. Okey? Datuk, MB Kedah Sanusi mengata bahawa
orang baik duduk dalam PN, mereka pergi ke Mekah melempar batu kat syaitan. Orang UMNO pun pergi Mekah lempar batu, tapi balik Malaysia mereka berkawan dengan syaitan. Apa komen tu? Saya rasa orang PAS pun anggap Sanusi ni antara orang yang tak sekoh lah. Maknanya orang yang, yelah, kalau kita nak bercakap tu, pertama kenalah bersandarkan ilmu, yang kedua kenalah ada adab sikit. Tapi nampak gayanya Sanusi ni kan memang tak ada adab lah. Dia ingat orang UMNO ni semua sekali semuanya berkawan dengan syaitan. Kalau katalah berkawan dengan PKR, berkawan dengan UAP ni, berkawan dengan syaitan, saya nak beritahu, sebelum UMNO berkawan dengan syaitan ni, siapa yang peluk syaitan dulu? Dia lah yang peluk syaitan dulu. Jadi janganlah, kalau tak suka macam mana sekalipun, janganlah label orang macam tu sekali. Kalau perangai dia molek, tuan-tuan, lain cerita kan. Akhlak dia pun kita tengok, alah, nak bercakap orang syaitan. Belum tentu orang UMNO dengan orang PAS pergi Mekah tu, belum tentu ibadah orang PAS tu lebih diterima daripada orang UMNO. Jangan terkejut kalau ada orang UMNO haji dia lebih mabrur. Kalau dia tu tak menunggang agama, tak buat benda-benda yang bukan-bukan, seperti mana setengah-setengah pemimpin PAS yang macam Sanusi ni buat. Okey? Sila. Soalan lain? Ombak hadir. Datuk, Okey. Datuk Seri Ismail Sabri tidak sah, tidak bertanding. Apa komen tu? Kau kena tanya soalan tu betul-betul. Sah tidak mempertahankan jawatan naib presiden. Tidak salah mana satu? Okey. Kebelasan kan baru tahu. Sama saya ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Ismail Sabri kerana berjiwa besar. Dia telah melepaskan, dia tidak mempertahankan jawatan naib presiden UMNO. Memang itulah sebaiknya dilakukan oleh seorang yang nak bersara, seorang yang pesara Perdana Menteri. Memang patut pun. Cuma jawatan ketua bahagian dia bertanding tak? Tak dapat maklumat. Tolong cari maklumat ni. Lebih afdal kalau dia pun tidak memegang jawatan ketua bahagian. Bagilah peluang anak dia tu naik dalam politik pula. Orang ni berilah sokongan pada anak dia. Kenallah sikit jasa bapak dia. Kalau bapak dia kurang jasa kat peringkat nasional ni, takkanlah kat Bera pun bapak dia tak ada jasa. Sudah pastilah banyak jasa bapak dia. Dan malam ni saya nak memaklumkan bahawa alhamdulillah Datuk Ali Sheikh Ahmad, Ketua UMNO bahagian Seri Gading, hari ini telah mengambil keputusan untuk menarik diri daripada bertanding jawatan Ketua UMNO bahagian dan memberi laluan kepada orang muda. Akhirnya, tuan-tuan, kita ucap tahniah kepada Datuk Ali kerana berjiwa besar. Dan hari ini setelah ditutup pencalonan, saya akan beretap 1 lawan 1 dengan timbalan Ketua UMNO bahagian sedia ada di UMNO bahagian Seri Gading, iaitu saudara Lasir Burhan, salah seorang daripada calon pilihan raya yang baru lepas ni. Dan beliau pun kira muda juga, tuan-tuan. Cuma baru lepas tewas di parlimen tersebut. Biasanya kalau ikut pilihan raya 2018, Datuk Aziz selepas tewas, dia telah melepaskan jawatan sebagai ketua bahagian dan memberi laluan kepada orang baru untuk menjadi ketua bahagian. Cuma kali ni yang tewas upgrade menjadi ketua bahagian dan bertanding MT. Saya pun tak faham.
tak apalah, ini hak demokrasi masing-masing. Cuma saya ada terkejut sebab saya dipahamkan beliau ni antara orang yang dipilih oleh Presiden untuk menjadi calon pilihan raya, tetapi kalau ikut moto dia quote ucapan Dato' On pula, seolah-olah macam nak memberi isyarat dia bersama dengan Isyamuddin Tun Hussein. Saya rasa kalau Datuk Zahid tahu tentang benda ni, mungkin beliau juga akan berasa kecewa lah. Seorang yang pernah diamanahkan untuk bertanding dalam pilihan raya, tiba-tiba menampakkan seolah-olah beliau ni bersama dengan tokoh yang telah pun dipecat atau digantung keahliannya. Tapi tak apa, kita serahkan kepada para perwakilan untuk menentukan. Saya yakin walaupun hari ini peluang saya untuk memenangi Majlis Kerja Tertinggi sedikit terganggu kerana ada 2 calon Majlis Kerja Tertinggi, namun saya yakin dengan ketentuan Allah SWT, walaupun siapa pun yang dihantar untuk memecahkan undi saya, insya-Allah saya yakin para perwakilan yang sudah pun mengikuti saya sekian lama, terutamanya selepas kekalahan Barisan Nasional pada tahun 2018, mereka akan tahu siapa yang perlu mereka angkat sebagai ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO daripada negeri Johor dan daripada Seri Gading. Jadi kita raikan siapa juga nak bertanding, tidak ada masalah. Dan nampak gayanya pasukan-pasukan yang menentang kem Presiden ini sudah semakin rancak untuk menaja. Dan semalam ketika saya berada di Yomping, kita dapat maklumat bahawa ada juga di antara yang ditaja itu, tuan-tuan, telah pun ditahan oleh pihak SPRM dengan duit sejumlah RM500,000 masuk ke dalam akaun. Ini antara calon yang terlibat dalam pertandingan yang dikatakan terlibat untuk mengagihkan dana kepada puteri-puteri UMNO bahagian. Banyak, tuan-tuan, dijangkakan RM50,000 nak diagihkan kepada puteri-puteri UMNO bahagian. Kita pun heran lah kenapa dewan ni sanggup mengeluarkan duit sebegitu banyak semata-mata untuk memastikan mereka dapat memenangkan pasukan mereka di dalam pemilihan UMNO untuk tahun 2003 hingga 2006 ni. Saudara, saya yakin perwakilan hari ini matang. Saya yakin perwakilan hari ini akan menilai dengan sehabis baik dan memikirkan yang mana lebih penting, sama ada untuk kembali bersama dengan Bersatu dan PAS yang terang-terang telah pun mengkhianati kita sebelum pilihan raya umum yang ke-15 lagi, yang ditubuhkan khusus untuk membenamkan parti kita ataupun meneruskan kerjasama dengan kerajaan perpaduan sedia ada. Ini kita dah ulas banyak kali, tapi kalau ada juga para perwakilan yang memilih untuk kembali bersama Muhyiddin, memilih untuk kembali bersama dengan PAS, tak ada apa yang kita boleh buat, tuan-tuan. Kita serahkan kepada kebijaksanaan. Namun kalau dah kena khianat sekali, kalau dah kena bully, dah kena aniaya oleh Muhyiddin and the gang, kita masih lagi beri peluang. Saya tak tahu nak kata apa. Serahlah pada tuan-tuan, gunakan kebijaksanaan.